kita telusuri sejarah Vietnam sehingga 1954. Vietnam pernah dijajah pada tahun 111 Masehi dan sehingga 939 Masehi oleh China. Penjajahan tidak berakhir di situ. Vietnam pula dijajah oleh Perancis pada tahun 1884 dan Vietnam tidak mengekalkan budaya, politik dan sosial masyarakat Cina. Malah Vietnam datang dengan budaya tersendiri. Selepas pemerintahan China digulingkan oleh Ngo Nguyen pada tahun 939 Masehi, Vietnam dikenali sebagai Dai Cho Viet, Greater Viet, yang merdeka. Namun demikian, Vietnam mengalami keadaan yang berpecah belah dalam negeri, sehingga pada tahun 1802 Vietnam disatukan oleh Maharaja Gia Long dan diberi nama sebagai Dai Nam. Keamanan yang dicapai oleh Vietnam ini tidak kekal lama kerana seluruh Vietnam jatuh ke tangan Perancis selepas wilayah Cochin China dijadikan tanah jajahan pada tahun 1862 dan Annam serta Tonkin dicantum menjadi negeri naungan Perancis melalui perjanjian Paternoster pada 6 Jun 1884. Semasa penjajahan Perancis, beberapa dasar barat yang diperkenalkan oleh Perancis di Vietnam telah meniupkan semangat anti-kolonial di Vietnam. Ini disebabkan oleh pelaksanaan dasar-dasar tersebut telah menyebabkan terhapusnya sistem pemerintahan tradisional Vietnam. Semua institusi negara itu hanya tinggal sebagai alat untuk meneruskan pemerintahan penjajah. Selepas tahun 1920, corak penentangan Vietnam terhadap Perancis semakin terancang dan bersistematik dengan tertubuhnya parti-parti politik seperti Persatuan Revolusi Pemuda Vietnam, Parti Komunis Indochina 1931 dan Viet Minh 1941 di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Semasa Perang Dunia Kedua, Vietnam diduduki oleh Jepun yang akhirnya berundur pada bulan Ogos 1945. Pengunduran tentera Jepun ini telah menyebabkan wujudnya keadaan kekosongan di negara tersebut. Keadaan sedemikian telah memberi peluang kepada Ho Chi Minh untuk cuba mengukuhkan kedudukannya di Vietnam dengan mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam pada 2 September 1945. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, wujudnya proses dekolonisasi di Asia Tenggara. Persaingan penyebaran ideologi antara blok komunis yang diketuai oleh Soviet Union dan blok bukan komunis kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Syarikat telah mencetuskan Perang Dingin. Akibatnya, Vietnam yang terlibat secara tidak langsung dalam kancah Perang Dingin telah menyebabkan ia menjadi medan persaingan kuasa antara dua kuasa besar ini. Pada bulan Mac 1946, Perancis kembali berkuasa di Indochina. Namun demikian, berlaku pertempuran antara Perancis dan Viet Minh pada 20 November 1946 apabila tentera Perancis menahan sebuah kapal yang membawa alat senjata di pelabuhan Haiphong. Dalam hal ini, pada Januari 1950, Vietnam Utara mendapat pengiktirafan diplomatik dari Republik Rakyat Cina dan Soviet Union. Sementara Vietnam Selatan di bawah kerajaan Bao Dai diiktiraf oleh Amerika Syarikat, Britain dan 33 buah negara yang lain pada tahun 1950 sehingga 1954. Kejayaan Jeneral Vo Nguyen Kiap mengalahkan tentera Perancis di Dien Bien Phu pada 7 Mei 1954 menamatkan pemerintahan Perancis di Vietnam. Justru itu, persidangan Geneva telah diadakan pada 8 Mei 1954 untuk membincang masalah Indochina. Persidangan tersebut boleh dikatakan lebih kepada persidangan kuasa-kuasa besar kerana keputusan penting yang diumumkan kebanyakannya merupakan perjanjian yang telah dicapai dalam perbincangan persendirian antara Britain, Perancis, Soviet Union, Republik Rakyat China dan Vietnam Utara.
Persidangan Geneva yang berakhir pada 21 Julai 1954 telah mencapai dua perjanjian utama, iaitu Perjanjian Gencatan Senjata dan pengisytiharan terakhir Persidangan Geneva. Di dalam Persidangan Geneva, Amerika Syarikat dan Vietnam Selatan memang tidak bersetuju untuk mengadakan pilihan raya umum di Vietnam pada tahun 1956. Kedudukan Amerika Syarikat dalam persidangan itu seringkali bertentangan. Ini kerana Amerika Syarikat bersetuju dengan idea persidangan perdamaian, namun ia menentang sebarang kompromi dengan komunis, terutamanya berkaitan dengan idea pembahagian Vietnam kepada dua. Sementara Vietnam Selatan di bawah pemerintah Ngo Dinh Diem yang menerima bantuan dari Amerika Syarikat tidak ingin mengadakan pilihan raya tersebut. Beliau menganggap orang-orang yang menerima pembahagian Vietnam secara tentera dengan melepaskan sebahagian daripada Vietnam kepada komunis sebagai pengkhianat. Setelah perjanjian Geneva telah dirunding, dapat kita lihat bahawa berlaku pembahagian antara Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan, yang mana kedua-duanya mempunyai ideologi yang sangat berbeza. Vietnam Utara adalah lebih kepada ideologi komunis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, manakala Vietnam Selatan adalah lebih kepada kapitalis. Vietnam Utara selepas perjanjian Geneva. Selepas perjanjian Geneva dirunding, maka berlaku perpecahan Vietnam kepada dua bahagian, iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Selepas pelaksanaan gencatan senjata dan pengunduran keluar tentera Perancis dari Hanoi, maka muncullah Vietnam Utara sebagai sebuah negara komunis yang merdeka dan berdaulat di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Selepas perjanjian Geneva, Ho Chi Minh menghadapi pelbagai masalah yang timbul disebabkan oleh pembahagian Vietnam kepada utara dan selatan. Kedua-duanya mempunyai ideologi yang berbeza, yang mana Vietnam Utara berideologi komunis, manakala Vietnam Selatan pula berfahaman kapitalis di bawah pimpinan Ngo Dinh Diem. Masalah yang timbul kesan dari peperangan menyebabkan berlakunya kesukaran kepada Ho Chi Minh untuk membangunkan semula sebuah negara sosialis selepas daripada perjanjian Geneva 1954. Namun, beliau tidak menghadapi masalah sebagaimana dihadapi Ngo Dinh Diem yang berhadapan dengan masalah politik yang berpecah. Ho Chi Minh mempunyai kuasa yang sepenuhnya terhadap kerajaan untuk membangunkan negaranya. Pada tahun 1954 sehingga 1958 merupakan tahun yang dikenali oleh Parti Pekerja Vietnam sebagai tempoh pemulihan ekonomi, pembangunan ekonomi yang bertumpu kepada tiga tugas utama, iaitu pemulihan semula pengeluaran pertanian dan perindustrian serta kemudahan pengangkutan. Vietnam Utara telah memohon bantuan pinjaman dan bantuan teknikal dari negara-negara blok komunis seperti Republik Rakyat Cina dan juga Soviet Union untuk melancarkan pencapaian tujuan ekonominya serta mengelakkan kebuluran. Vietnam Utara mula mencapai titik perubahan dari segi politik dan ekonomi. Pada 1 Januari 1960, tarikh perlembagaan baru diumumkan oleh Presiden Ho Chi Minh yang menegaskan bahawa Vietnam Utara sebagai sebuah negara komunis dari segi institusi doktrin ekonomi, termasuklah politiknya. Dalam usaha membina dan membangunkan ekonomi negaranya, Vietnam Utara telah menerima bantuan dari blok komunis sejak dari tahun 1955 hingga 1965 untuk membangunkan semula ekonomi negaranya. Dari segi politik pula, pengisytiharan terakhir yang menjanjikan pilihan raya umum pada tahun 1956 telah membantu meningkatkan semangat kerajaan Vietnam Utara untuk merealisasikan hasratnya dalam proses menyatukan semula Vietnam. Dalam usaha mencapai hasrat tersebut, Vietnam telah merancangkan kempen propaganda secara meluas dan besar-besaran di Vietnam Selatan pada tahun 1955.
Usaha ini jelas membuktikan bahawa Vietnam Utara sememangnya bersedia untuk mencapai kemenangan dalam pilihan raya tersebut agar hasratnya tercapai. Vietnam Selatan pula menemui kegagalan dalam mengadakan pilihan raya umum pada tahun 1956. Setelah kita mendengar sedikit sebanyak mengenai Vietnam Utara, dan kita akan terus memasuki ataupun membahas mengenai Vietnam Selatan. Vietnam Selatan selepas Perjanjian Geneva. Sejak awal tahun 1954, Amerika Syarikat telah mendesak Perancis agar menyusun semula kerajaan Vietnam Selatan dengan seorang Perdana Menteri yang berkebolehan untuk mewakili kepentingan orang-orang Vietnam. Justru itu, pada 16 Jun tahun 1954, Bao Dai telah melantik Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri di Vietnam Selatan. Kekosongan kuasa yang ditinggalkan oleh Perancis dan pengunduran Viet Minh dari kawasan kawalan mereka sejak tahun 1954 bukan merupakan satu perkara yang senang untuk dikendalikan oleh Ngo Dinh Diem yang tidak mempunyai sistem politik yang kukuh pada ketika itu. Kerajaan yang dibentuknya pada 7 Julai tahun 1954 telah menghadapi masalah politik, tentera dan ekonomi yang diakibatkan oleh pemisahan Vietnam kepada dua buah negara. Selain itu, Ngo Dinh Diem juga perlu menghadapi masalah pembahagian kuasa tentera dan politik antara tiga mazhab politik tentera iaitu Cao Dai dan Hau Hau yang bersifat keagamaan dan Bin Xuyen bukan bersifat keagamaan. Untuk membentuk sebuah kerajaan yang kuat, Ngo Dinh Diem bertindak menghapuskan kuasa autonomi pihak-pihak mazhab dan pasukan tentera. Tindakan beliau boleh dilihat sebagai satu strategi untuk mengukuhkan kuasa politiknya di Vietnam Selatan. Walau bagaimanapun, kelemahan kerajaan Bao Dai telah menimbulkan kebimbangan Vietnam Selatan dan Amerika Syarikat bahawa Vietnam Utara akan menang dalam pilihan raya pada tahun 1956. Dalam hal ini, Amerika Syarikat telah menggunakan alasan penyekatan pengaruh komunis di Vietnam Selatan untuk mengukuhkan rejim Ngo Dinh Diem di Saigon dan seterusnya membebaskan rejim ini daripada pengaruh Perancis. Selain itu, Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat, Central Intelligence Agency (CIA) juga telah menghantar Kolonel Edward Lansdale untuk membantu Ngo Dinh Diem pada bulan Julai tahun 1954. Selain itu, Presiden Ngo Dinh Diem turut menghadapi masalah penentangan daripada penganut agama Buddha akibat daripada dasarnya yang pro-Katolik dan menghalang perayaan agama Buddha secara bebas. Ini ditambah pula dengan abangnya Ngo Dinh Thuc selaku ketua biskop Katolik yang juga menentang agama Buddha. Penentangan daripada penganut agama Buddha adalah nyata apabila Ngo Dinh Thuc menghalang perayaan hari kelahiran Buddha di Hue pada 7 Mei tahun 1963. Tindakan beliau ini telah menyebabkan penganut agama Buddha seperti Tinh Quoc Duc bangkit menentang kerajaan di Saigon. Ini dapat dibuktikan dalam tunjuk perasaan dan membakar diri oleh sami-sami Buddha. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Ngo Dinh Nhu dan Ngo Dinh Diem mengancam untuk membuat perbincangan terus dengan Hanoi dan mencari dasarnya sendiri untuk menyelesaikan masalah Vietnam serta ingin berhubung dengan Perancis dalam hal ini. Akibatnya, pada 1 November tahun 1963, Ngo Dinh Diem dan Ngo Dinh Nhu telah digulingkan oleh sekumpulan jeneral dan kemudiannya dibunuh di Cholen. Pucuk pemimpinan jatuh ke dalam tangan Jeneral Dung Van Minh dan tamatnya era pemerintahan Ngo Dinh Diem. Perang Saudara. Sejak pemisahan Vietnam pada tahun 1954 dan pembentukan rejim Ngo Dinh Diem di Vietnam Selatan, dasar Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan adalah diasaskan kepada anggapan bahawa kerajaan Ngo Dinh Diem akan runtuh hasil daripada penentangan dalaman.
Justru itu, penyatuan semula Vietnam dapat dicapai sama ada melalui rundingan dengan rejim baru ataupun menerusi pilihan raya di seluruh negara pada tahun 1956 seperti yang diperuntukkan dalam pengisytiharaan terakhir Persidangan Geneva. Seterusnya, kempen propaganda yang dilancarkan oleh Vietnam Utara secara besar-besaran di Vietnam Selatan pada tahun 1955 merupakan satu strategi yang dirancang oleh kerajaan Hanoi sebagai persediaan untuk mendapat sokongan padu daripada rakyat Vietnam Selatan dalam pilihan raya yang akan diadakan pada tahun 1956. Tindakan Vietnam Utara ini adalah untuk memastikan kemenangan dalam pilihan raya tersebut supaya dapat mencapai hasratnya untuk menyatukan Vietnam. Kronologi terakhir bagi topik kita, Vietnam selepas Perjanjian Geneva 1954 ialah laluan Ho Chi Minh di darat. Selepas pilihan raya umum gagal diadakan pada 1956, maka pada Mei 1959, ahli jawatan kuasa induk Parti Lao Dong di Vietnam Utara telah membuat keputusan melancarkan perang revolusi untuk menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Maka pada tahun yang sama, kerajaan Hanoi telah menubuhkan pejabat pusat Vietnam Selatan yang beribu pejabat di sekitar Long Can. Ia berfungsi mewakili Parti Lao Dong dalam menjalankan operasi menggulingkan Vietnam Selatan. Seterusnya pada tahun yang sama, kumpulan pengangkutan 559 telah ditubuhkan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hal ehwal penyusupan ketenteraan ke Vietnam Selatan melalui laluan darat. Penyusupan ini adalah perlu untuk menyokong perjuangan Barisan Pembebasan Kebangsaan iaitu menggulingkan rejim Ngo Dinh Diem dan menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan untuk menjadi sebuah negara komunis. Pada peringkat awal, aktiviti penyusupan ketenteraan ini dijalankan secara besar-besaran melalui kawasan banjaran Truong Son yang bersempadan dengan Laos dan Kampuchea. Penyusupan ketenteraan laluan darat ini dikenali sebagai laluan Ho Chi Minh. Laluan Ho Chi Minh di darat merupakan satu sistem laluan gunung dan hutan yang digunakan oleh Vietnam Utara untuk menyusup tentera dan alat kelengkapan tentera ke Vietnam Selatan melalui Laos dan Kampuchea sepanjang Perang Vietnam. Laluan ini mula beroperasi pada tahun 1959. Ia merupakan laluan utama kepada Vietnam Utara untuk menjalankan aktiviti penyusupan ketenteraan ke Vietnam Selatan. Pada tahun 1959, dijangka kira-kira 1,800 orang tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan telah disusup masuk ke Vietnam Selatan melalui laluan ini. Kejayaan penyusupan melalui laluan ini telah mendorong kepada peningkatan penyusupan ketenteraan ke Vietnam Selatan pada tahun-tahun berikutnya hanya dengan menggunakan laluan ini. Dalam proses penyusupan tersebut, tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan akan dihantar melalui kereta api atau trak dari kem latihannya yang terletak di Xuan Mai ke tempat persinggahan di Dong Hoi iaitu bandar yang terletak paling selatan di Vietnam Utara. Dari sana, tentera akan berjalan kaki pada waktu malam untuk mengelakkan serangan udara daripada Amerika Syarikat sehingga ke barat laut, zon bebas tentera atau dikenali sebagai Kampung Ho oleh Amerika Syarikat. Di situ, Tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan akan berehat beberapa hari untuk menerima pakaian dan peralatan baru serta dokumen-dokumen pengenalan diri palsu untuk menyamar identitinya sebagai orang Vietnam Utara. Selepas itu, barulah Tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan akan masuk ke Laos dan mereka akan dibantu oleh puak bukit seperti Mio di sepanjang laluan Ho Chi Minh di darat. Di sepanjang laluan tersebut, terdapat persinggahan ataupun staging post didirikan. Ia mengandungi 3 buah pondok yang dikawal oleh skuadron tentera serta mempunyai bilik stor yang penuh dengan beras untuk dibekalkan kepada Tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan semasa mereka melaluinya. Di sini, mereka boleh berjalan pada siang hari kerana kawasan ini diliputi hutan tebal yang dapat mengelakkan diri mereka daripada dikesan musuh. Sementara pada waktu malam, mereka tinggal di tapak kem yang didirikan di setiap 10 hingga 15 batu di sepanjang laluan tersebut. Laluan Ho Chi Minh di darat lebih sesuai digunakan untuk menyusup bilangan tentera yang banyak serta peralatan tentera yang ringan, walaupun laluan Ho Chi Minh ini telah dikembangkan dengan mewujudkan kemudahan-kemudahan seperti tempat rehat dan hospital pada awal tahun 1960-an, namun ia masih memerlukan lebih daripada 1 bulan untuk sampai di Vietnam Selatan dari Vietnam Utara.
Utara. Hanya pada akhir tahun 1960-an, laluan ini memainkan peranan yang semakin penting apabila trak-trak berat boleh lalu di beberapa bahagian laluan tertentu untuk membekalkan barang keperluan kepada Tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan. Dalam aktiviti penusupan basikal juga digunakan untuk menghantar alatan kelengkapan tentera ke Vietnam Selatan. Setiap basikal membawa kira-kira 150 paun dan berjalan sehingga 25 batu pada waktu malam. Akan tetapi, sekiranya rak buluh ditambah pada basikal dan ditolak dengan tangan, maka muatan-muatan yang boleh dibawa meningkat kepada 600 paun. Oleh yang demikian, sekiranya cara ini digunakan, maka perjalanan sepanjang 175 batu dari Hanoi ke Vinh memakan masa 18 hari. Bagi mengelakkan daripada dikesan dan diserang dari udara oleh tentera Amerika Syarikat, Tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan ini akan melakukan penyamaran pada kenderaan mereka. Sebelum bertolak, sesetengah pemandu menutup bas dan trak mereka dengan ranting-ranting kayu, pelepah kelapa sawit atau daun pisang, ataupun mengecat kenderaan mereka dengan warna zaitun kusam supaya dapat menyamar di kawasan pedalaman. Sementara kereta-kereta jeep biasanya ditutup dengan jala ikan yang disisip dengan daun. Feri-feri dan jambatan pula diselindung oleh pokok-pokok muda yang tumbuh lebat di tepi sungai. Selain itu, kereta api biasanya dicat dengan warna kelabu dan perang, manakala kereta kebal pula dikotakkan supaya kelihatan sebagai kereta kotak atau boxcar. Malah, stesen-stesen pengangkutan juga mengadakan penyamaran iaitu stesen-stesen dok dan bas dibina agar kelihatan seperti kawasan rekreasi yang dikelilingi oleh pokok. Maka sekali lagi tindakan ini menggambarkan kebijaksanaan perancang agar semua aktiviti penusupan ketenteraan dapat dijalankan dengan lancar. Memandangkan banyak tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan dijangkiti malaria dan pelbagai penyakit tropika yang lain semasa dalam perjalanan ke Vietnam Selatan, maka hospital telah didirikan di sepanjang laluan Ho Chi Minh di darat untuk merawat tentera Barisan Pembebasan Kebangsaan yang dijangkiti penyakit sehingga mereka sembuh. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan laluan ini juga mempunyai masalahnya yang tersendiri. Ini termasuklah perjalanan yang lama untuk sampai di Vietnam Selatan, pelbagai jenis penyakit tropika, sukar mendapatkan makanan serta masalah banjir. Ini kerana banjaran Terungsan yang mempunyai lebih daripada 200 batang sungai yang panjangnya lebih daripada 10 km telah membentuk gaung yang dalam dan lembah yang sempit di sepanjang pergunungan. Oleh yang demikian, banjir kilat akan berlaku pada musim tengkujuh. Maka apabila wujudnya satu lagi unit penyusupan ketenteraan yang beroperasi di sepanjang pantai Vietnam pada bulan Julai 1959, ia telah memperkuatkan lagi penyusupan ketenteraan yang menggunakan laluan Ho Chi Minh di darat, penyusupan ketenteraan dari Vietnam Utara ke Vietnam Selatan yang menggunakan laluan maritim ini dikenali sebagai laluan maritim Ho Chi Minh.